Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, saya Azam bin Abdul Aziz, pelajar siswazah dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan tajuk kertas kajian saya iaitu tahap pengetahuan dan sikap murid terhadap pemikiran komputasional dalam mata pelajaran asas sains komputer. Baiklah, kita terus kepada pengenalan. Jika kita lihat, dunia hari ini telah pun berubah dengan pesat. Semua bidang telah pun berubah, tidak terkecuali bidang pendidikan. Oleh itu, dapat kita lihat bahawasanya kemahiran abad ke-21 telah menjadi sangat signifikan dalam menyokong revolusi perindustrian 4.0 yang sebenarnya telah pun mengubah gaya hidup dan juga cara bekerja masyarakat hari ini. Ini menurut World Economic Forum pada tahun 2020. Baiklah, jika kita lihat pelajar memerlukan kemahiran dan juga ilmu pengetahuan yang pelbagai untuk berjaya dan memastikan mereka dapat bertahan dalam dunia hari ini menurut Mahdi Rahman 2019. Oleh itu, dengan adanya kemahiran baru yang mencakupi kemahiran abad ke-21 dapat membantu murid pada masa ini, iaitu dapat membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku di sekeliling mereka, terutamanya ketika menempuh alam pekerjaan menurut Jacinta dan Nur Faradila 2021. Baiklah, selaras dengan aspirasi KPM iaitu ingin melahirkan murid yang mempunyai kemahiran abad ke-21 melalui pengenalan kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM bagi sekolah menengah dan juga KSSR bagi sekolah rendah. Oleh itu, perkara ini saling berkait dengan pemikiran komputasional iaitu PK untuk menggalakkan murid berfikir secara kritis dan juga kritikal. Untuk makluman, pemikiran komputasional ini diintegrasikan dalam silibus KSSM bermula pada tahun 2017 iaitu secara berperingkat melalui pengenalan mata pelajaran baru iaitu asas sains komputer bagi menengah rendah dan juga sains komputer yang merupakan mata pelajaran elektif di peringkat menengah atas iaitu SPM. PK ini digunakan untuk membantu murid mempelajari topik pengaturcaraan dengan lebih baik, iaitu topik yang terkandung dalam silibus pembelajaran sains komputer dan juga asas sains komputer. Baiklah, kita lihat kepada pernyataan masalah. Yang pertama, pembelajaran topik pengaturcaraan memerlukan murid menguasai pemikiran komputasional terlebih dahulu. Hal ini kerana, menurut Siti Zubaidah dan Fariza 2022, murid yang mempunyai tahap pemikiran komputasional pada tahap sederhana dan lemah akan menyukarkan mereka untuk menyelesaikan masalah, terutamanya dalam pembelajaran yang berkaitan dengan pengaturcaraan, iaitu dalam mata pelajaran asas sains komputer dan juga sains komputer. Dan menurut Umi dan juga Siti Fatimah tahun 2020, pengajaran pengaturcaraan dan pemikiran komputasional tidak dapat dipisahkan kerana kedua-duanya sangat penting untuk menghasilkan suatu kod pengaturcaraan yang dapat berfungsi dengan lebih baik. Oleh itu, perlulah kita lihat tahap dan juga sikap murid terhadap pemikiran komputasional ini. Baiklah, seterusnya yang kedua adalah kekurangan kemahiran penyelesaian masalah atau lebih spesifik kemahiran berfikir aras tinggi menjadi antara isu utama dalam kalangan murid di Malaysia. Ini menurut Ana Pelika et al. 2017. Oleh itu, pemikiran komputasional perlu dikuasai oleh murid kerana konsepnya boleh diadaptasikan dalam kehidupan seharian termasuklah dalam pembelajaran semua mata pelajaran lain tidak terhad dalam mata pelajaran ASK dan juga SK. Ini menurut Chan dan Kamisah 2021. Oleh itu, adalah menjadi perkara yang penting untuk mengetahui tahap pengetahuan dan juga sikap murid terhadap pemikiran komputasional. Baiklah,
Objektif kajian ini yang pertama mengenal pasti tahap pengetahuan murid sekolah menengah terhadap pemikiran komputasional dalam mata pelajaran asas sains komputer. Yang kedua, mengenal pasti tahap sikap murid sekolah menengah terhadap pemikiran komputasional dalam mata pelajaran ASK. Yang ketiga, menentukan perbezaan tahap pengetahuan murid lelaki dan juga murid perempuan terhadap pemikiran komputasional. Dan yang keempat, menentukan perbezaan tahap sikap murid lelaki dan perempuan terhadap pemikiran komputasional. Baiklah, jika kita lihat metodologi kajian ini, yang pertama, reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kuantitatif tinjauan. Dan kita lihat populasi dan juga sampel kajian yang digunakan dalam kajian ini iaitu murid tingkatan 1 yang mengambil mata pelajaran asas sains komputer. Untuk makluman semua, subjek ataupun mata pelajaran ASK ini adalah mata pelajaran elektif. Murid diberi pilihan untuk memilih sama ada ASK iaitu asas sains komputer ataupun RBT reka bentuk dan teknologi di peringkat menengah rendah. Kemudian bagi populasi kajian kita memilih 4 buah sekolah menengah di daerah Jelebu. Mengapa kita mengambil 4 buah sekolah ini? Kerana di daerah Jelebu 4 buah sekolah ini sahaja yang menawarkan mata pelajaran asas sains komputer di peringkat menengah rendah. Baiklah, untuk instrumen kajian, kita menggunakan borang soal selidik yang menggunakan Google Form sebagai medium pengantaraan dan kaedah analisis data kita menggunakan SPSS versi 27 dan interpretasi skor merujuk kepada Jamil 2002. Baiklah, kita beralih kepada dapatan kajian. Dari segi demografi, pelajar lelaki terdiri daripada 32 orang dan pelajar perempuan pula seramai 44 orang. Kita terus kepada yang pertama iaitu dapatan kajian menerusi objektif yang pertama iaitu pengetahuan murid sekolah menengah terhadap pemikiran komputasional dalam mata pelajaran ASK. Kita dapat lihat nilai skor min bagi tahap pengetahuan adalah 4.00 iaitu pada tahap yang tinggi dan menunjukkan tahap pengetahuan murid terhadap PK dalam mata pelajaran ASK adalah tinggi. Baiklah, seterusnya, sikap murid sekolah menengah pula terhadap PK dalam mata pelajaran SK, nilai skor min bagi tahap sikap adalah 4.02 iaitu juga pada tahap yang tinggi menunjukkan tahap sikap murid terhadap PK dalam mata pelajaran ASK ini adalah tinggi. Seterusnya, kita lihat perbezaan min pengetahuan murid lelaki dengan murid perempuan terhadap pemikiran komputasional. Kita dapat lihat bahawasanya hipotesis nol gagal ditolak dan ini menunjukkan bahawasanya tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min pengetahuan terhadap pemikiran komputasional antara murid lelaki dengan murid perempuan. Seterusnya, kita lihat perbezaan min sikap antara murid lelaki dengan perempuan terhadap pemikiran komputasional pula menunjukkan hipotesis nol gagal ditolak. Ini menunjukkan bahawasanya tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min sikap terhadap pemikiran komputasional antara murid lelaki dengan murid perempuan. Baiklah, kita terus kepada perbincangan. Yang pertama, pengetahuan murid sekolah menengah terhadap pemikiran komputasional dalam mata pelajaran ASK. Jika kita lihat sebentar tadi, dapatan menunjukkan tahap pengetahuan berada pada tahap yang tinggi. Hal ini kerana murid telah didedahkan dengan pemikiran komputasional dalam silibus pembelajaran di bawah tajuk konsep asas pemikiran komputasional iaitu silibus pembelajaran ASK tingkatan 1. Baiklah, pendedahan berkaitan pemikiran komputasional yang diberikan dalam pembelajaran ASK sebenarnya telah pun meningkatkan pengetahuan murid terhadap pemikiran komputasional menurut Chan dan juga Kamisah pada tahun 2021. Baiklah, kita beralih kepada sikap murid sekolah menengah terhadap pemikiran komputasional dalam mata pelajaran
ASK. Jika kita lihat, tahap sikap adalah pada tahap yang tinggi dan ini menunjukkan bahawa sikap murid terhadap pemikiran komputasional adalah tinggi. Dan sikap yang positif ini terhadap fikir akan memberikan kesan terhadap kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran penyelesaian masalah menurut Rino Ricardo et al. 2023. Namun begitu, antara item yang disoalkan di dalam aspek ini mencatatkan iaitu aktiviti penyoalan lisan bertanyakan soalan menunjukkan skor min yang terendah antara kesemuanya. Hal ini kerana aktiviti penyoalan lisan perlulah mewujudkan perkaitan antara pengalaman pembelajaran lepas dengan semasa menurut Nur Badriah dan Lilia Halim 2023. Hal ini kerana aktiviti penyoalan lisan oleh guru itu penting dan perlu mewujudkan suasana yang lebih baik di dalam kelas supaya sikap murid dapat ditingkatkan dengan lebih baik. Kemudian, bagi menambah baik aktiviti penyoalan lisan oleh guru ini, menurut Rhys Martin dan Baibi 2022, penyoalan lisan oleh guru boleh menggunakan kaedah 5E iaitu engage, explore, explain, elaborate dan juga evaluate supaya dapat menambah perasaan inquiry murid lalu meningkatkan pengetahuan murid. Baiklah, kita lihat pula perbezaan min pengetahuan murid lelaki dan murid perempuan pula terhadap pemikiran computational. Menurut Sri Latifah et al. 2022, bahawa tiada perbezaan terhadap pemikiran computational berdasarkan jantina dalam pembelajaran fizik melalui model iCare. Dan perkara ini selaras dengan dapatan kajian ini. Manakala Samri et al. 2020 juga membuktikan perkara yang sama, bahawa jantina bukanlah faktor yang mempengaruhi tahap pemikiran computational dalam kalangan murid. Baiklah, seterusnya kita lihat bagaimana pula perbezaan min sikap murid antara lelaki dan perempuan terhadap pemikiran computational. Menurut Rino Ricardo et al. 2023, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara murid lelaki dengan murid perempuan terhadap fikir yang dijalankan dalam mata pelajaran matematik. Jadi perkara ini selari dengan dapatan kajian ini. Namun begitu, menurut Nur Izwani dan Zanatun 2022, murid perempuan mempunyai tahap fikir yang lebih tinggi berbanding murid perempuan. Perkara ini dijelaskan dalam kajian Hong Gao et al. 2022 bahawasanya perkara ini berlaku disebabkan murid perempuan lebih fokus dalam aspek pembelajaran dan pengajaran berbanding murid lelaki yang lebih memahami pembelajaran menerusi rakan sebaya. Baiklah, kita lihat sumbangan kajian ini. Kita dapat lihat kajian ini dapat membantu guru dan murid sebenarnya untuk merangka pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengetahui tahap pengetahuan dan sikap mereka terhadap pemikiran computational yang merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh mereka sebelum mempelajari topik pengatur caraan. Dan yang keduanya, ianya sebagai panduan sebenarnya kepada para guru dan pekaji untuk mengetahui tahap pengetahuan dan juga sikap murid terhadap pemikiran computational. Baiklah, secara rumusannya, pemikiran computational adalah kemahiran yang penting dan perlu dikuasai oleh murid pada masa ini. Seiring dengan pengenalan teknologi dalam kehidupan seharian yang mengubah corak hidup kita pada masa ini. Guru-guru perlu menyiapkan diri dengan kemahiran ini supaya integrasi kemahiran ini dalam PDP dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dan akhirnya, cadangan kajian lanjut bagi kajian ini boleh kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pengetahuan dan sikap murid terhadap PK ini supaya pengintegrasian PK ini di dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya tentang kertas kajian ini. Sekian, terima kasih.